Baik, kembali dalam Iris Wanita, masih lagi membincangkan tentang realiti dan juga hakikat peranan seorang wanita itu terhadap ekonomi. Kerana kalau kita lihat ya, mana kalau sebelum ini, sewaktu kita tengoklah masa zaman PKP kan, wanita ni bukan saja perlu menguruskan keluarga, tapi dalam masa yang sama dengan tugas-tugas yang menanti, lepas tu dalam talian lagi kan. Anak bertempik kat belakang, tak tahu macam nak uruskan. Itu lagi hidangan makanan pagi, makan tengah hari, malam, petang semualah. Jadi kita tengok adakah patut merasakan bahawa ini merupakan satu halangan yang besar sebenarnya dalam meningkatkan sumbangan wanita dalam pasaran buruh. Kan, yang ni isu ni tak settle lah lagi kan. Jadi mungkin negara-negara maju yang tinggi penyertaan tu, dia merupakan ekonomi yang ada nilai-nilai madani tu, rahmat, compassionate, kesejahteraan, apa segala macam tu, dia dah ada dah ada dah nilai ni dalam masyarakat mereka kan. Tapi kita masyarakat kita okey kalau perempuan pergi kerja, tapi kat rumah tak settle lagi kan. Kat rumah balik. Betul. Dan ini dibuktikan dengan kajian data rasmi, data kerajaan ya. Mengapa mereka ni tak masuk dalam tenaga ni ataupun berada dalam sektor informal. 30% kerana mereka sambung belajar ataupun masih belajar ya. 60% yang daripada golongan wanita ini adalah kerana tugas rumah tangga, penjagaan. Berbanding dengan anak lelaki, saya ingat berapa lelaki macam kurang 3% macam tu. Bermakna penjagaan hal-hal rumah tangga ni memang ditugaskan, dibebankanlah yang katakan kepada ni. Nak jaga anak, nak urus rumah, nak cuci rumah, nak jaga makan. Dah ibarat nak bagi satu budaya. Ibu bapa juga. Kan, kalau yang sakit, anak sakit apa semua tu. Jadi saya ingat inisiatif yang dikemukakan baru ini ya, dan juga banyak diperjuangkan oleh Persatuan dan Pertubuhan Wanita, misalnya NCWO ya, daripada presidennya Tan Sri Dr. Sharifah ya, Hafsah, tentang ekonomi penjagaan. Ekonomi penjagaan ataupun care ekonomi. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada dalam pengumumannya mengatakan tentang penjagaan mampu milik apa semua tu kan. Sebab hal ni tak settle lagi. Sebab itulah kita kena, memang sebelum ni memang kita dah cakap ya, tapi political will itu ya. Kita nak political will itu. Dan bercakap tentang apa yang Prof sentuh tadi kan. Dalam ekonomi madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari itu, kesaksamaan peluang tanpa mengenal jantina juga ada disebut, dan kerajaan juga ingin menggalakkan para ibu untuk kembali bekerja. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita yakinkan para ibu ni yang mungkin Prof boleh kongsikan macam mana nak yakinkan para ibu ni supaya bekerja, sebab mungkin kita tak yakin untuk tinggalkan anak kan. Saya rasa itu maknanya nilai pada diri juga kita kan. Maknanya adakah kerana kalau kita settle pasal ekonomi kita, pendapatan kita rasa tak apalah, tak payahlah kita. Sebenarnya kalau kita mempunyai banyak peranan kan, peranan di rumah, peranan pada diri kita sendiri ya. Mungkin pada awalnya peringkat kerjaya awal tu lebih kepada diri kita dan juga untuk nak sumbang kepada ekonomi keluarga ya. Tetapi ada juga tugas-tugas murni ya, sumbangan kita kepada masyarakat. Misalnya mereka yang memberi kerja sukarela kepada NGO, misalnya persatuan-persatuan pertubuhan macam-macam masa tertentu saja kan. Dan saya lihat sektor yang kita panggil sektor ketiga ini ya, selain daripada kerajaan swasta, itu sektor ketiga ya. Kalau dulu kita panggil civil society ya, inilah dengan charity, kebajikan apa semua tu, banyak sebenarnya wanita bekerja di situ ya, tetapi tidak secara formal. Dan ini saya rasa perlu diinstitusikan, maknanya mereka perlu juga ada kerjaya mereka ya. Misalnya kita lihat tahun-tahun dekat luar negeri, Oxfam ya, dan pertubuhan kemanusiaan ini yang mengutip dana ya untuk disumbangkan. Itu menjadi tugas, maknanya kerja lah ya, bukan saya sukarela. Sebab kalau sukarela daripada orang muda ni, dia nak bagi makan anak dia macam mana kan. Jadi ramai sebenarnya wanita terlibat dalam sektor itu. Dan sektor penjagaan tadilah ya, ekonomi penjagaan itu perlu diberi sokongan dan peluang untuk mereka pekerjaan juga dekat situ ya. Apabila kita ada penjagaan mampu milik, macam sekarang ni kita banyak bergantung dengan pembantu rumah daripada luar kan. Betul. Tapi baru ni saya dapat tahu sebab anak saya
dia ada, kalau dia tak ada pembantu ya, tapi kalau ada masa-masa yang dia perlu kita hantar anak dia kalau sekolah tadika tak ni dia ada panggil yang kita betul. boleh ambil ikut jam ni macam dalam talian, betul. juga Betul. Tapi kalau itu kita bangunkan profesional yang terlibat dalam tu adalah graduan-graduan yang mengikuti kursus latar belakang pendidikan tentang penjagaan awal kanak-kanak itu boleh menjadi satu industri by itself lah ya. Ya, betul. Dan sektor ekonomi ini, sektor penjagaan ini merupakan satu yang boleh dibangunkan dan memberikan peluang pekerjaan. Betul. Ibu pasti yakin. Ibu yakin tak kalau ada macam yakin. Saya tahu servis yang macam tu memang dia memudahkan sebenarnya. Okey, dan masa yang sama, hakikatnya bagi wanita ni, kesebilangan daripada rakyat Malaysia, wanita dia memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa atas pelbagai faktor. Jadi suri rumah ni rasa macam tidak ada benda yang boleh disumbangkan. Jadi bagaimana mereka boleh menyumbang kepada ekonomi madani? Ya, saya suka soalan tu sebab kalau kita kata peratus 60% tu maknanya dalam 10 orang tu 6 orang memilih untuk bekerja, 4 orang memilih untuk tidak bekerja dan itu adil. Itu saya rasa apabila kita mencapai masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun, kita sebenarnya memberi pilihan kepada wanita sama ada nak bekerja ataupun tidak bekerja. Kalau dia nak perlu bekerja, keadaan dia memerlukan dia bekerja, dia bekerja Tetapi kalau pada masa-masa tertentu dalam cycle kehidupan dia memilih untuk menjaga anak sepenuh masa, itu completely okay itu adalah pilihan. Dan saya ingat kita menuju ke arah negara dan masyarakat yang memberi pilihan. Jadi kita jangan kata rugilah kalau wanita tu bekerja ataupun belajar universiti tapi dia tak bekerja Biarkan wanita ini memberi pilihan. Tapi kalau dia nak bekerja, maknanya ada peluang untuk bekerja. Dan selain daripada itu, kalau dia tidak bekerja sepenuh masa pun banyak peranan terutamanya kalau kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ekonomi madani sebagai pengisian kepada konsep madani yang diperkenalkan itu, yang penting tu nilai tu. Nilai. Dan saya ingin menyentuh juga tentang nilai-nilai yang ada 6 kat situ: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat. Nak ingat semua benda ni. Tapi yang saya nak tekankan, hormat, keyakinan, ihsan. Jadi peranan ibu sangat-sangat penting tu. Sangat-sangat penting. Nak didik anak lelaki supaya dia menghormati wanita. Benar. Supaya apabila dia menjadi majikan, dia tidak jadi buli. Betul. Dan saya tahu ramai wanita yang tertekan, ini emosinya terganggu dan memilih untuk keluar, berhenti kerja kerana dibuli di tempat kerja. Dan penghormatan pada wanita itu mungkin dia berbeza. Kita tak boleh nak samakan penilaian kita antara wanita dengan lelaki itu. Dia mungkin membawa aspek-aspek yang berlainan yang diperlukan kerana kepelbagaian baik dalam negara ataupun di sebuah syarikat, di tempat kerja itu adalah baik. Kajian menunjukkan kepelbagaian itu memberi impak yang besar kepada kejayaan sesuatu negara ataupun sebuah organisasi. Jadi kita kena galakkan penyertaan. Baik. Dan kita harapkan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Tok tadi memberi galakan juga kepada anda untuk terinspirasi. Saya rasa adrenalin saya memang didorong. Masa memang tak cukup Pak Tok. Nanti kita akan sambung lagi untuk siri akan datang insya-Allah. Okey, jadi terima kasih pada anda yang sibuk bersama kami dan diharapkan apa yang dikongsikan tadi dapat memberi manfaat sepenuhnya juga kepada anda, terutama sekali bagi para wanita. Yakin pada diri anda dan kepada suri rumah pun anda sebenarnya banyak menyumbang kepada ekonomi madani secara tidak langsung tanpa sedar. Ya, betul. Membentukkan nilai dan karakter. Membentukkan nilai dan karakter itu yang paling utama juga. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Betul. Dan saya Ais Wanita hari ini. Sampai minggu depan insya-Allah. Saya Zaid Kirana dan saya Hani Ahmed. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.